You hutang saya 100. Bila mau bayar? Mana saya ambil 100? Okey, tu Dia hutang pun tu, belum bayar. tu hutang tu. Dia tak bayar saya. Macam mana bayar you? Pinjam Jadi macam segitiga hutang. Kasih balik you. Orang keempat bagi duit. Kasih balik. Bagi balik you. Kasih balik you. Settle. Tahun lepas doakan saya. Jadi tahun ni saya nak jawab. Assalamualaikum, selamat datang ke Telat. Setahun lepas awak tanya saya. Jadi rasanya ialah dah banyaklah orang yang bertanyalah tentang segmen yang dipanggil sebagai Melats ni. Soalan-soalan yang berulang kali ditanyakan dan akhirnya tibalah masa untuk saya bertanggungjawab untuk jawab soalan tersebut. Iaitu kat mana nak dapatkan buku letup otak yang baru ditulis oleh saya di pasaran? Senang je nak dapatkan. Korang boleh beli online di Shopee Aja Merch Official. Jam tu korang boleh dapatkan dengan senang buku letup otak yang akan meletupkan otak korang. Apa? Itu bukan soalan dia. Oh, satu lagi soalan yang sebenarnya selalu ditanya juga oleh Ajarian adalah kat mana kita nak buat korban pada tahun ni? Ni saya nak galakkan untuk kita berkorban di bumi Anbia sempena tahun 2022 ni. Dengan kita berkorban, kita membantu saudara-saudara kita yang sangat-sangat perlukan bantuan di Palestin, Syria dan Yaman yang kehidupan mereka banyak porak-peranda disebabkan peperangan, kebuluran dan kemiskinan. Situasi kehidupan mereka sangat-sangat berbeza dengan kita. Sewaktu kita mungkin kerisauan tentang markah exam kita, apa yang mereka risau setiap hari adalah bagaimana untuk teruskan hidup dengan kadar kematian kanak-kanak hampir 130 orang setiap hari. Jadi anda boleh berkorban menerusi aman Palestin. Klik saja pada link yang disediakan di bawah. Jadi ada satu video yang viral dan punyalah ramai orang duk PM aku, ceritalah sebab apa jadi macam ni, sebab apa jadi macam ni, mana bagi duit hutang tu. Okey, pertama sekali kita cerita apa yang berlaku dalam senario ni. Ada 3 orang. A berhutang dengan B, B berhutang dengan C dan C berhutang dengan A. Segitiga love triangle. Segitiga hutang. Lepas tu datang mamat yang keempat, mamat D. Dia bagi RM100. Lepas tu dia pusingkan RM100 tu. Lepas tu dia bagi balik dekat mamat D tu. Maka settle lah hutang tersebut. Macam mana boleh jadi macam ni? Okay, pertama sekali adalah sebenarnya dalam situasi ni mamat D tu tak ada function langsung. Dia tak payah ada pun tak apa. Dan ada 2 perkara yang berlaku dalam senario ni yang membuatkan dia jadi sangat-sangat aneh. Yang pertama adalah duit 100 tu kat mana? Siapa yang pegang sekarang ni duit 100? Kalau korang berhutang RM100, duit 100 tu takkan tiba menyejat pergi ke udara je dok. Jadi mesti kena ada duit tersebut. Tapi dalam video ini dia tak dinyatakan siapa yang tengah pegang duit 100 tu. Dan yang kedua adalah dalam cerita ni kita tak tahu siapa yang mula-mula bagi duit hutang tu. Macam dia punya rantai tu bermula dari mana. Jadi dengan dia tak ceritakan 2 benda ni, maka orang tengok pun orang confused weh. Jadi kita pun buatlah diagram. Okey, katakan sebenarnya yang ada mula-mula RM100 tu adalah mamat purple ni. Okey, dia yang mula-mula ada RM100. Lepas tu dia bagi dekat kuning. Lepas tu kuning bagi dekat merah. Dan akhir sekali merah bagi dekat purple. Jadi sebabkan bila merah dah bagi dekat purple, maka kita dah balik lah kepada situasi asal tadi. Maka dah resolve lah sebenarnya. Dah selesai lah masalah. Dah cancel out lah hutang RM100 tu. Dia dah kembali kepada keadaan asal sebelum ada 3 orang ni berhutang. Ataupun kalau korang pening juga, korang reversekan je lah. Dia terbalik jadi akhirnya dapat balik duit RM100 tu dekat pemilik asal dia. Jadi sebab apa masalah dalam video tu berlaku? Senang je, sebab duit 100 tu tak ditunjukkan kat mana. Korupsi ni. Salam abang Aja nak tanya, kenapa bila kita drive nyamuk dalam kereta tak tercampak ke cermin depan? Rasa macam banyak dah soalan ni ditanyakan, tapi dia soalan yang sangat popular. Okay, senang cerita, bila nyamuk tu masuk ke dalam kereta, dia berada dalam satu sistem bersama-sama dengan kereta tu. Maksudnya dia bergerak bersama-sama dengan udara dalam kereta tersebut. Assalamualaikum, saya nak tanya satu soalan. Kat planet matahari ada waktu malam tak? Ni macam cerita orang yang nak pergi matahari tapi dia pergi waktu malam ke? Sebab waktu malam sejuk. Matahari dia bukan planet dan matahari tak ada waktu malam. Sebabnya dia sentiasa mengeluarkan tenaga menerusi nuclear fusion. Jadi dia sentiasa siang je kat situ. Macam mana kita nak puasa kat matahari ya? Kau kenapa ni?
Kenapa ada beratus bahasa di dunia tapi cara satu dunia ketawa berbunyi ha-ha-ha? Mana ada? Ada banyaklah cara orang gelak dalam dunia ni, bukan ha-ha-ha je. Korang pergi tengok One Piece. Kat situ ada beratus-ratus jenis orang gelak. Assalamualaikum. Saya ada satu soalan yang asyik bermain di fikiran saya ni. Sampai sekarang saya tak dapat nak jawab. Kenapa ya kalau orang makan kat gerai atau restoran, pelanggan nak tambah nasi, mesti dia akan kata minta banyak sikit. Macam mana kita nak tahu dia nak minta banyak ke atau nak minta sikit? Cerita dia waktu kita orang makan kat kedai mamak waktu sekolah menengah, waktu form 3 tak silap. Member minta lah banyak sikit. Sambal tu banyak sikit tau. Sambal roti canai tu. Lepas tu dia dapat 2 pinggan. Satu pinggan ada banyak sambal. Satu pinggan ada sikit sambal. Genius gila mamak tu. Tapi inilah yang dinamakan sebagai oxymoron. Ataupun satu rangkaian perkataan yang dia bercanggah maknanya sesama sendiri. Dan ada banyaklah oxymoron yang menarik yang kita gunakan sehari-hari. Contoh kalau kita kata, ku bersendirian bersama-samamu. Mana boleh kalau dah bersamamu, maksudnya kau bukan sendirilah. Atau kita baca novel, dia guna kesenyapan yang membingitkan. Dia senyap tapi dia terlampau senyap sampai dia membingitkan telinga. Macam mana tu? Ataupun kadang-kadang kita dengar kat berita, seseorang ditemui hilang. Macam kalau kau dah temui, maksudnya dia tak hilang lah. Kalau kita baling kapal terbang kertas dalam van yang sedang bergerak laju, adakah kapal terbang kertas itu lebih laju dari van? Ya, bila kita berada dalam van dan kemudian kita baling kapal terbang kertas, awal-awal sebelum kita baling kapal terbang kertas itu, kapal terbang kertas itu dah pun bergerak selaju dengan laju van. Jadi katakan van tu 50 km sejam. Tu kita nak baling tu, kapal terbang kertas tu dah pun bergerak 50 km sejam sama laju dengan van. Jadi bila kita baling, kapal terbang kertas tu akan ada kelajuan yang lebih daripada kelajuan van. Contohnya 50-60 km sejam. Contohnya bagi orang yang dalam van, kapal terbang kertas itu dia bergerak 10 km sejam. Tapi bagi orang yang dekat tempat lain, yang dekat atas jalan, dia akan tengok kapal terbang kertas tu, lajunya 60 km sejam. Bang Ajar nak tanya, betul ke kalau kita masuk dalam black hole, lubang hitam? Menarik ni tajuk lubang hitam. Saya memang sangat-sangat suka dengan tajuk lubang hitam ni. Ada banyak dah konten dibuat tentang lubang hitam. Kita akan dapat jumpa kerajaan Ayah Pin. Kenapa soalan macam ni dalam inboxku? Apa yang kita akan nampak kalau dunia ni tak ada warna? Kalau korang kata gelap, tak boleh sebab warna hitam. Kalau korang kata cerah pun tak boleh sebab warna putih. Ini sangat-sangat menarik sebab rasanya warna hitam dan putih ni dia tak dianggap sebagai warna. Hitam putih ni dia bukanlah secara teknikalnya warna, dia adalah darjah kecerahan. Maksudnya berapa banyak cahaya pada sesuatu objek. Jadi gelap ni dia adalah ketiadaan kecerahan ataupun ketiadaan cahaya, dan putih ni adalah apabila lebih kurang kata macam cahaya dia cahaya maksimum lah, macam tu. Semua spektrum warna cahaya tu dia bergabung, dia jadi warna putih. Assalamualaikum Abang Haziq, boleh buat video untuk pencerahan mengenai quantum mechanics dengan quantum physics? Saya tak berfaham berkenaan dengan konsep prinsip quantum mechanics dengan quantum physics. Rasanya dah ada buat beberapa, cuma dia tak direct lah. Maksudnya dia bukan cerita ini yang korang kena faham tentang quantum. Dan dia adalah satu topik yang sangat-sangat menarik lah sebenarnya, quantum mechanics, quantum physics ni. Dia kalau korang tengok movie apa-apa yang diorang nak cerita pasal benda-benda sci-fi teknologi sikit, tak tahulah nak terang macam mana, kita tempek je quantum, serangan quantum, teknologi quantum. Terus nampak macam orang-orang yang pandai dan high-tech. Tapi quantum ni dia adalah satu ilmu yang sebenarnya boleh kata berkembang pada awal tahun 1900 macam tu. Dia adalah satu revolusi lah kepada dunia sains, iaitu bila pengkaji ataupun saintis-saintis ni diorang meneroka ke dalam alam atom ataupun alam benda-benda yang kita panggil sebagai benda-benda asas, benda fundamental. Atom lah tu kan. Jadi rupa-rupanya dalam dunia atom ini ada banyak sifat-sifat yang kita boleh kata lain daripada dunia realiti yang kita nampak macam biasa ni. Dia boleh kata macam melawan hukum akal pun ada. Dan dia ada beberapa sifat-sifat mekanik yang sangat-sangat menarik bila diorang kaji lah. Jadi ini yang bila kaji tentang dunia atom, dunia yang sangat kecil ni, maka timbullah ilmu baru iaitu ilmu quantum physics dan juga mekanik kuantum. Jadi itulah dia sedikit sebanyak video telat kita pada kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kalau ada. Tapi kalau korang like, korang share video ni, insya-Allah boleh buat
secara berkala kot. Jangan lupa like, share dan subscribe. Dan kalau korang menyokong saluran Ajar, sudilah untuk tekan butang join, support. Dia sangat-sangat membantu kami untuk menghasilkan video-video pendidikan yang insya-Allah bermanfaat kepada semua. Kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Assalamualaikum.